dengan ni. Okay, operating profit. Sekejap So 7639, kemudian finance expenses 108 yang ni kita pula. Okay, so kita dapat net profit before tax iaitu 8164. Okay, so sekarang ni untuk bahagian taxation. Okay, so sekarang ni untuk bahagian taxation, okay, taxation kalau kamu tengok balik information dia bagi, yang pertama adalah tax paid. Ni. Yang pertama sekali dia bagi pasal tax paid. Nombor dua, kalau korang tengok lagi dalam maklumat tambahan additional information dia ada bagi tahu lagi. Apa kita panggil tax charge for the year iaitu 1960. Okay. Yang kita akan masukkan dalam sini, taxation ni adalah yang tax charge for the year yang kita ambil dalam additional information. So berapa dia bagi? 1960 kan? So kita tahu sini. 960. Okay. So kita tahu sini 1960. Okay. Saya nak ingatkan bila buat bahagian taxation ni, jangan lupa pula kamu terus cari lagi satu. Kena cari tax payable ataupun tax recoverable. Macam mana nak tahu tax payable dengan tax recoverable? Okay. Cuba tengok balik yang dia bagi dalam tribalance ni, dia bagi apa? Tax paid kan? Okay. Tax paid dia bayar berapa ni? 2.6 juta. 2.6 million. Tax yang sepatutnya yang dia kena bayar berapa je? 1.960. Saya nak tanya kamu, dia bayar tax ni terlebih ke terkurang? Lebih. Dia terbayar tax terlebih. Nampak? Dia bayar tax terlebih. Sebab tax dia bayar 2.6. Tapi tax yang dia kena cuma 1.960. So bila tax terlebih, kita panggil tax payable. Kita akan anggap dia sebagai kita punya assets. So tulislah sini. Tax recoverable. Okay, tengok ambil dia beza dia je. Tak kisahlah apa tolak apa. Ambil je 2 juta 2.6 million tolak 1.96 juta. So tolak dapat apa? Tolong ya kira. 640. 640. Okey, ni 640 Kalaulah dia kata tax yang dikenakan, tax yang dia bayar kurang daripada tax yang sepatutnya, kita akan record dia dekat bahagian sini. Nama dia tax payable. Ni kalau kata dia ni lah. Payable. Okay. Kalau tax payable sini saya merahkan. Ini nanti tak adalah ni. Ni kalau lah katakan tax yang dibayar kurang. So bermaksud tax payable ni maksudnya dia berhutang lagi. Ada tax yang belum lagi cukup lagi dia bayar. Dalam kes ni tax dia bayar lebih 2.6. Tax sebenar 1.96 saja. Okay, clear tak part ni? Clear. Clear tax payable dan tax recoverable. Bila buat bahagian taxation ni dah lepas letak sini, cari terus tax payable dengan tax recoverable. Sebab apa saya kata terus cari? Sebab biasanya korang akan lupa letak benda ni. Memang akan terlupa. Ada banyak benda kot korang nak kena fikir. Ni kalau kata accrued ni, on loan dengan accrued director remuneration ni, kalau kata korang tak letak awal, saya buat ni confirm lah. Almost 80% memang akan terlupa record yang ni. Sama juga dengan tax payable, tax recoverable.
Biasanya kepala otak korang bila masuk je current liability, korang akan ingat satu benda je. For sure. Korang akan ingat accounts payable sahaja. Betul tak? Kan? Korang akan ingat account payable je kan? Kalau dia harap kau nak ingat benda-benda ni semua ni. Accrued ni semua. Dia tak boleh dah. Kalau dulu belajar, masa form 5 dulu, masa account 1 dulu, sole proprietorship itu boleh lah sebab dia punya additional information dia tak banyak sangat yang kita kena masukkan dalam current liability dengan current assets. Dia sikit je accrued dengan prepaid dia. Tapi bila masuk part company, prepare yang full financial statement, banyak sangat information. Mana yang kita dah buat, kita dah nampak, terus record. Tak payah dah nak kemudian bila buat software nantilah boleh tak payah. Kalau kata kamu ada sifat macam tu, automatik memang kamu akan selalu akan ada careless mistake tu. Okay, so kita dah habis sini. Okay, so kita dapat profit after tax 62. So kita tambahlah. Okay, evaluation dia ada satu tadi evaluation tu. So kita ada TCI. TCI ni maksudnya jawapan dia adalah total comprehensive income. TCI ni total comprehensive income. Sama dengan jawapan? Sama. Tak. Sama kan? Sama sebab ni kot. Sebab yang tadi. Revaluation lain. Oh, tapi yang ni sama kan? Sama. Sepatutnya dia kena ikut ni. Dia kena, yang kita buat ni betul. Okay. So sekarang ni kita dah habis bahagian SOPL. Saya dah kata dah, lepas ni kita akan buat bahagian SOCHE. Apa itu SOCHE? Statement of Changes in Equity. Kita tengok apa item yang ada. Dalam SOCHE kita ada ordinary share. Okay. Ni kalau ada ordinary share, preference share, return profit. Kadang dia nama dia return earning, evaluation ataupun general reserve lah. Ini kalau kata ada lah. Okay, so sekarang ni yang betul-betul ada cuma OS. Okay, OS ada. Return earning ada. Reserve lain ada tak? General reserve, share premium memang dah tak ada dah. Revaluation kenalah sebab dia baru ada walaupun dia kat sini tak ada. Okay Saya letak merah ni yang tak ada Saya letak yang mana ni? Mana grey ni. Okay, warna ni tak ada. Yang ada yang ni. So OS dia ada only share dia start dengan 18,400. 18.4 juta. Kemudian apa lagi? Return earning 6117. 6117 200. Okay. And then evaluation tak ada, balance brought down kosong. Tadi kita dah record dia 2 juta. Okay. Untuk bahagian SOCHE ni kita akan pakai formula ni. Roti sedap. Saya punya formula lah. Okay. Item yang kita akan cari nanti dalam SOCHE, roti sedap. RT-SDP, sedap. Roti. RT ni maksudnya roti, SDP ni sedap. Roti sedap. Okey, apa itu roti sedap? Yang pertama sekali adalah R. R stand for revaluation. Kamu kena cari ada tak apa-apa revaluation? Jawapan dia ada. Tadi kita dah buat dah revaluation ni. Tadi land. Okey. T.
T dia refer kepada transfer general reserve. Dalam kes ni general reserve pun tak ada, confirm tak ada transfer general reserve. Okay, kalau ada transfer general reserve, saya dah bagi dah formula dia siap-siap ni. Ini adalah formula untuk transfer to general reserve. Yang mana kita akan keluarkan daripada return profit ataupun return earning, kita akan tambahkan dia ke dalam general reserve. Ini adalah kalau transfer to general reserve. Kita transfer daripada return profit kepada general reserve. Transfer tu maksudnya kita akan keluarkan lah. Di sini ni tambah. Okay, roti sedap T. S. S stand for share. Apa-apa penambahan dengan pengurangan share. Contohnya kalau dia ada issue of shares, so kat sinilah kita tambah dia. Kalau tambah OS, kita tambah. Share bertambah lagi disebabkan oleh kalau ada bonus share lah dia akan bertambah. Kalau kata dia dijual share, maksudnya dia redeem share ataupun kita panggil dia share buyback. Share akan berkurang disebabkan oleh share buyback ataupun redemption. Selalu kita panggil share buyback. Kalau untuk ordinary share dengan preference share, bahasa yang kita gunakan adalah share buyback. Dia akan berkurang kat sini. Okay. Roti sedap. S, share dah. D. D stand for dividend. Dividend. Dividend ni kena cari lah. Dividend ni dia ada dua. Satu interim, satu lagi final dividend. Okay. Dividend kita ada dua jenis dividend. Satu kita panggil interim. Dividend interim ni maksudnya dia bayar dividend pada awal tahun. Faham tak? Di pertengahan tahun dia ada bayar. Dia ada bayar. Nak tahu dividend interim boleh cari dia dalam, kalau ada dia akan ada dalam trial balance. Dalam kes ni ada tak dividend? Interim dividend? Ada tak? Bawah investment. Ada. Interim ordinary share iaitu 586. So letak 586. Okay, dividen ni kita akan tolak tak ada lagi kan. Lepas tu final ni dia akan ada dalam additional information. Dalam additional information kita ada ke? Ada tak? Ada tak disebut pasal dia declare dividend? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Okay. So tak ada. Yang ni je lah. Dividend interim je lah ada. Okay. And then kita tengok. P yang terakhir adalah PAT. PAT stand for Profit After Tax. So kat mana Profit After Tax? Yang ni. 6204. So, sekejap terlebih pula. Okay, so PAT kita adalah 6240. Sekejap saya ambil figure ni. Alright. Okay, so settle lah. So kita total up lah semua ni. Okay, so ini adalah untuk yang ni lah yang kita tengah buat ni. So, untuk masukkan ke dalam nanti equity pemilik, dalam owner equity, dalam equity, kita akan pecahkan kepada dua bahagian. Satu, kita akan pecahkan kepada, kita namakan dia sebagai, record terus kat sini. Share capital. Share capital ni kita tambahkan ordinary dengan preference share. Sekarang ni ada ordinary share kan, preference share tak ada kan? Kalau tak ada kita record yang ordinary share je lah 18.4 je.
Okey. Clear Kemudian kita ada lagi satu bahagian kita panggil bahagian reserve. Ataupun kalau nak pecah lagi 4 bahagian, 3 pun boleh juga. Kalau kata setengah company dia akan pecah return earning dengan reserve yang lain dia akan pecah. Okey, tak apa, kita pecah 3. Return earning dia berapa ah? Return earning ni 117 ni. Okey. Kemudian kita pecah reserve. Reserve kebetulan ada satu je revaluation. Kalau ada general kita tambahkan dengan general. Okey. Ataupun kamu nak letak reserve termasuk sekali dengan return earning pun boleh juga. Okey. So dah transfer semua yang dalam Soche. Okay, so sekarang ni yang terakhir sekali adalah kita akan buat bahagian soft P. Okay, kalau tengok balik majoriti kita dah record dah. Nampak? Ini adalah kebaikan mana yang kita dah jumpa siap-siap, kita letak dia terus. Tak payah kita pening-pening kepala dah. Okay, yang pertama sekali adalah NCA. NCA kita ada PPE. PPE kita dah record tadi. Kemudian nombor 2 kita ada investment. Okay. So investment tak ada apa-apa kan. Okay, investment kita adalah sebanyak 6.8 juta. 6.8 thousand. 6.8 million. Okay. Kemudian ada lagi intangible asset. Tak ada Okay. Tak ada, kita akan ada bawah current asset. Current asset kita ada bank. Bank tadi dia cuma ni je kan, tambah ni je. So dia tak ada apa-apa lagi penambahan. Kira sekejap bank berapa apa? Sir, bank tu tolak sebenarnya kan sebab dia beli. Oh tolak Dia beli. Okey, tolak. Tolak dapat apa? Tujuh. 180,500. 18,500. 180. 718. 180,500. Okey, 500. Thank you. Alright, and then account receivable. Account receivable tadi kita tolak kan. Tapi kalau tengok balik dia ada lagi ni. Allowance for impairment trade receivable ni. Ni. Dia ada yang ni. So account receivable kena tolak lagi ni. Kena tolak lagi. Tolakkan dengan 115. Okey. Tolong kira balik. Dia tolak T3 ni. Dia jadi berapa pula 957,400. So 957,400 dah settle. Dalam ni apa lagi yang kita letak? Cash bank dah. Account receivable dah. Dah lah kan, tak ada apa kan dalam ni. Okey, kemudian total lah. Okey. Kemudian dalam equity dah settle. Non-current liability ada tak? Non-current liability. Oh, kita ada 6% ni. Bank loan. Berapa? Bank loan 1.8.
Okey. Kemudian ada apa lagi? Silap saya tak merah-merahkan ni. Tak nampak apa yang dah ambil, apa yang belum. Dan current liability tak ada tu ni. Debenture pun tak ada ni. And then current liability pun, account payable pun dah record dah. Dah kot. Sekejap saya try total je. Imbang ke tak? Alhamdulillah. Imbang juga. So ini jawapan kita Boleh? Ada apa nak tanya? Kita dah settle dah semua. Cuma kamu kena perbetul balik sikit jawapan tu. I wonder yesterday from what purpose I'm sorry, because of the bad voice error. Actually, I understand. I'm sitting in front of my laptop for 3 hours without break. Can you imagine? I think online classes we can call as a push. Putri? Oh, Putri. Putri, mic okay. Saya ni nak print screen jap. Tak jawapan dia dalam group. Alright. So, ada apa nak tanya? Tak ada, sir. Laju. Korang memang nak habis, memang korang laju tau. Bila aku tanya soalan seko, senyap je. Hei. Boleh? Ni saya akan bagi lagi soalan tau. Nanti korang buat dia punya soalan tu. Saya ada nak video nak tengok balik, sir. Video.